Buletin Didik 2 Mac bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021 berjalan lancar dalam norma baru. 407,097 calon menduduki peperiksaan bermula siang tadi di 3,382 pusat peperiksaan seluruh negara. Ia melibatkan kertas bahasa Melayu yang bermula jam 8 pagi tadi. Di Putrajaya, 1,797 pelajar termasuk 166 calon persendirian menduduki peperiksaan itu di 11 sekolah. 68 calon tidak dapat mendudukinya hari ini kerana dijangkiti COVID-19 atau dikategorikan kontak rapat. Pertama tentulah guru kelas mereka yang akan menghubungi mereka, dan kita ada juga guru kaunseling di sekolah yang akan membantu mereka dari segi emosi lah. Dan insya-Allah di pihak jabatan juga kita akan membantu bila kita mendapat maklumat yang terkini tentang murid-murid ini. Sebenarnya kami telah juga menghubungi murid yang sudah positif sebelum ini, kami sudah hubungilah termasuk kaunselor sekolah. Sebab kita ada satu saluran komunikasi dengan murid-murid melalui WhatsApp dan Telegram untuk bercakap dengan mereka lah. Jelasnya, bagi memastikan peperiksaan berjalan lancar, selain menjamin keselamatan calon dan petugas, garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 diguna pakai. Antara lain, wajib memakai pelitup muka sepanjang masa, penjarakan fizikal dan mengisi borang deklarasi saringan COVID-19 setiap hari. Pusat peperiksaan juga disanitasi sebelum dan selepas peperiksaan. Di Kelantan, peperiksaan SPM di sebuah lagi sekolah di Pasir Mas terpaksa ditangguhkan 2 hari pertama akibat ditenggelami banjir. Ia membabitkan 19 calon sekolah menengah agama diniah. Yang ditutup ini kerana tidak boleh dimasuki dan keadaan yang tidak kondusif untuk dilaksanakan peperiksaan. Sebenarnya lembaga peperiksaan menyediakan satu SOP mewujudkan pusat alternatif. Pusat alternatif ini pusat yang boleh digunakan di premis lain, sekolah berhampiran yang dibawa calon ke tempat berkenaan. Kesemua calon terjejas dijadual menduduki sidang kedua peperiksaan itu pada 4 hingga 28 April depan. Kementerian Pendidikan KPM semalam mengumumkan menangguhkan 2 hari pertama SPM 2021 bagi 708 calon di Kelantan ekoran bencana itu. Dalam pada itu, 141 pelajar SMK Sri Kiambang Pasir Mas yang terjejas banjir terpaksa menaiki lori 3 tan untuk ke pusat peperiksaan. Operasi adalah hasil kerjasama KPM dan Kementerian Pertahanan. 27,372 pelajar berdaftar dijadual menduduki SPM di 283 pusat peperiksaan di seluruh Kelantan. Manakala di Sarawak, 36,385 calon menduduki SPM 2021. 93.83% daripadanya merupakan calon dari sekolah menengah kerajaan, manakala 2.58% calon sekolah menengah swasta, 0.87% calon sekolah di bawah agensi lain selain KPM, 0.07% dari sekolah agama rakyat dan 2.65% calon persendirian. Mereka menduduki SPM di 257 pusat peperiksaan seluruh Sarawak. Bagi calon SPM Perlis pula, persediaan awal sedikit sebanyak dapat mengatasi rasa gementar untuk menduduki peperiksaan itu. Mereka dilihat datang seawal jam 6 pagi ke sekolah selain guru bertugas menyambut kehadiran calon dengan kata-kata semangat serta doa. So nervous. I feel so nervous. Pagi tadi ada kita buat? Ada. Sampai pukul 7. Ya, dah buat ulang kaji, cikgu-cikgu pun dah banyak membantu. Jadi harap dapat keputusan yang baik lah. Segala urusan di pusat peperiksaan dilihat berjalan lancar termasuk pematuhan SOP dalam kalangan calon serta pengawas peperiksaan. Bagi memastikan perjalanan sepanjang peperiksaan berjalan lancar, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis juga menyediakan pengawas simpanan sekiranya ada pengawas asal didapati positif COVID-19. Dalam pada itu, calon SPM 2021 yang positif COVID-19 kontak rapat atau dalam tempoh kuarantin boleh menduduki peperiksaan itu pada sidang kedua bulan depan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata pihaknya menerima laporan terdapat calon SPM tidak dapat menduduki peperiksaan itu akibat dijangkiti wabak berkenaan.
Justru calon yang terlibat perlu mengemukakan borang deklarasi, pengesahan pengetua dan maklumat MySejahtera daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sebagai bukti bagi membolehkan mereka menduduki sidang kedua peperiksaan. Ya, kerana apabila mereka positif disahkan oleh pengetua atau ada deklarasi ataupun ada bukti daripada MySejahtera itu, maka mereka boleh menduduki peperiksaan dalam sidang kedua yang akan dilaksanakan pada bulan April nanti. Beliau berkata demikian selepas meninjau perjalanan SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kota Masai 2 Pasir Gudang siang tadi. Bagaimanapun, katanya bagi calon yang baru diketahui positif COVID-19 ketika sedang menduduki peperiksaan pula, mereka akan diletakkan di sebuah bilik khas yang disediakan di sekolah terbabit. Sementara itu, Datuk Dr. Razzi memberi jaminan keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menggunakan 147 sekolah menengah sebagai pusat mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor tidak akan menjejaskan perjalanan peperiksaan di negeri itu. Tapi atas sebab-sebab dan kekangan tertentu, SPR membuat keputusan bahawa sekolah-sekolah sebanyak 147 buah sekolah di bawah KPM di negeri Johor ini terpaksa digunakan sebagai pusat mengundi dan kita telah berbincang. Terima kasih kepada SPR. Kita berbincang supaya sebaik-baiknya walaupun digunakan, kita tak sentuh bilik-bilik peperiksaan. Tambahnya, proses sanitasi juga akan dilakukan sejurus selesai proses pengundian bagi memastikan kawasan terlibat dinyah cemar dan selamat digunakan kelak. Peperiksaan bertulis SPM 2021 dijalankan bermula hari ini hingga 29 Mac, manakala PRN Johor ditetapkan pada 12 Mac dengan pengundian awal pada 8 hari bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pula mengucapkan selamat maju jaya kepada pelajar yang menduduki SPM 2021 hari ini. Menerusi hantaran di Facebooknya, beliau mahu semua calon melakukan yang terbaik demi masa depan mereka. Nasihat beliau bagi calon SPM juga, mulakan dengan doa agar dipermudahkan menjawab soalan. Bertemu kembali. Mangsa banjir di Pantai Timur akan menerima bantuan sehingga RM10,000 seperti yang diterima mangsa ketika gelombang pertama banjir tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bantuan itu antaranya wang ihsan RM1,000 kepada ketua isi rumah, RM2,500 untuk barang kelengkapan rumah serta bantuan lain. Semua yang adalah untuk beli barang elektrik, untuk repair kenderaan yang secara umum dulu, sama saja diperolehi juga di sini. Mana kalau campur dengan repair rumah, cash tu lebih kurang, cash dengan voucher tu lebih kurang almost 10,000 lah setiap orang kita akan bagi. Sama macam dulu. Beliau berkata demikian selepas melawat mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Batu 23 Kuala Berang, Hulu Terengganu. Sumbangan turut disampaikan kepada 272 mangsa membabitkan 76 keluarga di PPS itu. Terharu lah. YPN sendiri pun datang daripada jauh tengok kami semua di sini. Rumah pun, semua orang pun tengah sedih sekarang ni kan. PM pun turun. Dia rasa macam dihargai lah. Sebab semua barang-barang kita semua kena buang belaka. Sebab air memang tak jangka tahun ni. Sebelum-belum ni boleh selamat lagi perabot semua. Tapi bersyukurlah PM bagi sedikit bantuan ni. Terima kasih PM sebab sudi menolong masa-masa banjir lah. Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri menghadiri taklimat bencana banjir daripada Sekretariat Bencana Negeri di lapangan terbang Sultan Mahmud. Banjir gelombang luar biasa melanda Terengganu sejak Jumaat lalu menyebabkan lebih 17,000 mangsa terjejas dan 77 PPS dibuka di negeri itu. Kementerian Pengajian Tinggi KPT pula melalui Education Malaysia Australia EMA telah mengambil tindakan segera susulan kejadian banjir yang melanda Queensland sejak beberapa hari lalu. Menerusi kenyataan di Facebook, KPT melaksanakan koordinasi bersama agensi lain seperti Pejabat MARA Australia serta Pejabat Pendidikan dan Latihan PPL New Zealand bagi menyelaras urusan pemindahan dan kebajikan penuntut terlibat.
Menurut kenyataan itu, setakat ini kesemua penuntut yang terjejas teruk akibat banjir telah dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS melalui bantuan pihak berkuasa tempatan, penuntut serta rakyat Malaysia berstatus penduduk tetap yang tinggal di Queensland. Dalam pada itu, penuntut juga dinasihatkan berpindah ke PPS yang ditetapkan, memandangkan kemungkinan bekalan elektrik dan air akan diputuskan. Ia juga bertujuan memudahkan proses pemantauan dan koordinasi pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Bagi penuntut dan ibu bapa yang mempunyai sebarang pertanyaan mengenai perkara tersebut, boleh menghubungi talian yang tertera. Baiklah, Sarawak mencatat kadar vaksinasi kanak-kanak tertinggi iaitu 57%. Bagi memudahkan urusan itu, beberapa pusat pemberian vaksin PPV dicadang untuk membenarkan pemberian vaksinasi secara jumpa terus. Namun demikian, sudah pasti kita akan memudahkan lagi proses vaksinasi di Sarawak dan program Pick Kids ini dilaksanakan dan dipengerusikan oleh Timbalan Menteri 1 Alia Mohamad daripada Bagan Serai. Saya akan maklumkan kepada beliau cadangan Alia Mohamad untuk kita buka PPV secara walk-in, terutamanya di kawasan-kawasan yang mana tidak lagi ada appointment ataupun semua yang dah minta temu janji dah diselesaikan, bolehlah dibuka secara walk-in. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Sibu Oscar Ling Chai Yu. Oscar turut mencadangkan kerajaan mengambil kesempatan cuti sekolah selama 3 minggu ini untuk memperluaskan program vaksinasi kanak-kanak. Katanya kebanyakan kes COVID-19 merebak di dalam kawasan sekolah dan dibimbangi boleh menjangkiti ahli keluarga selepas waktu persekolahan. Masih bersama Buletin Didik. Sebuah restoran di Hotel 5 Bintang Jepun menawarkan pengalaman unik kepada pelanggannya menikmati makanan dalam tanglung. Ia bagi memastikan pematuhan SOP penjarakan fizikal. Dengan cara itu, pelanggan boleh berbual dengan selesa sambil menikmati makanan. Menurut pihak pengurusan restoran, rekaan yang digunakan menepati konsep dan style premis itu, selain membolehkan pelanggan menggerakkan tangan sambil berbual dan tidak perlu memakai pelitup muka. Konsep itu juga diakui popular dan akan diteruskan bagi memastikan pencegahan penularan COVID-19. Jepun masih menguatkuasakan status kawalan pergerakan separa berikutan lonjakan jangkitan Omicron. Langkah ini antaranya turut menghadkan waktu operasi restoran serta pergerakan antara wilayah. Walt Disney mengumumkan penangguhan tayangan pawagam di Rusia termasuk karya animasi Turning Red yang dijadual pada 10 Mac ini. Dalam kenyataan rasmi, Disney memaklumkan tindakan itu berikutan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine dan krisis kemanusiaan tragik yang berlaku di wilayah itu ketika ini. Keputusan mengenai pengoperasian di Rusia akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan situasi bergolak itu. Pada masa sama, pihaknya turut bekerjasama dengan rakan-rakan NGO untuk menyalurkan bantuan kecemasan dan bantuan kemanusiaan lain kepada pelarian Ukraine. Disney adalah pengeluar filem gergasi pertama yang menangguhkan tayangan di Rusia. Beberapa jam selepas itu, Warner Brothers pula tampil dengan pengumuman serupa menghentikan tayangan perdana The Batman di negara berkenaan. Hari ini saya ingin bercerita tentang artifak dari dinasti Safavid. Adik-adik tahu di mana dinasti ini? Dinasti ini terletak di Iran dan memerintah pada abad ke-16 hingga ke-18. Artifak yang ingin saya perkenalkan adalah lukisan miniatur. Lukisan ini adalah lukisan yang kecil saiznya. Dan ini semua adalah artifak daripada beberapa helaian lukisan yang diambil dari beberapa buah buku sastra.
pemerintah Safavid banyak menghasilkan dan menaungi lukisan-lukisan miniatur ini dan memerintahkan supaya ianya disalin, ceritanya dilukis, gambarannya juga dihiasi. Lukisan ini memaparkan penceritaan zaman raja yang bersemangat dan menonjolkan keberanian mereka dengan penggunaan warna-warna yang terang dan berkilat. Ilustrasi ini memaparkan Majlis Penabalan Bahram Gur. Baginda merupakan salah seorang daripada raja yang diceritakan dalam sebuah buku sastera yang bertajuk Shahnama. Shahnama bermaksud kisah raja-raja. Buku sastera ini juga turut menceritakan perjuangan dan kehebatan raja-raja Iran pada zaman dahulu. Sukan dimulakan dengan Liga Hoki Malaysia Wanita. Negeri Sembilan dan KPT Unit 10 Thunderbolts meneruskan saingan di tangga teratas apabila masing-masing menambah 3 lagi mata. Ketika Negeri Sembilan berpesta gol menewaskan Sarawak Ladies 10-0, KPT Unit 10 Thunderbolts pula terpaksa bergelut sebelum memastikan kemenangan tipis 1-0 ke atas Sabah. Skuad bimbingan Lailin Abu Hassan terpaksa menunggu sehingga suku ketiga untuk mencipta jaringan. Gol kemenangan menerusi Nur Maizatul Hanim Syafi Sheikh Fuad pada minit ke-40 sekaligus memastikan pasukannya terus menjadi pesaing utama Negeri Sembilan memburu kejuaraan Liga. KPT Unit 10 dan Negeri Sembilan masing-masing mengumpul 16 mata dengan rekod tanpa kalah. Bagaimanapun Negeri Sembilan menghuni tangga teratas berdasarkan perbezaan jaringan. Menjelang Sukan C di Hanoi, Vietnam, senarai akhir kontingen negara ke Sukan Dwi tahunan itu akan dimuktamadkan pada 12 Mac ini. Sasaran pingat juga bukan keutamaan Majlis Olimpik Malaysia MOM, sebaliknya memfokuskan proses pemilihan atlet. 770 atlet dan pegawai bakal membentuk kontingen negara pada tamasya yang dijadual berlangsung pada 12 hingga 23 Mei depan. Daripada jumlah itu, 574 adalah daripada kalangan atlet dengan pecahan 333 atlet lelaki dan 241 wanita. Bilangan pegawai pula menyaksikan 167 lelaki dan 29 wanita, menjadikan jumlah keseluruhan 196 orang pegawai. Menurut Presiden MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria, bilangan kontingen itu dijangka meningkat berikutan beberapa sukan, antaranya olahraga, renang dan e-sports masih dalam sesi pemilihan. Kerana kita juga tahu keadaan pandemik selama 2 tahun itu telah menyebabkan tidak ada tournament. So I think this is a very good time to rejuvenate our sports dan permulaannya adalah di Hanoi kerana sebagaimana kita semua sedia maklum, banyak sukan-sukan yang akan diadakan selepas Hanoi, iaitu Commonwealth Game, Asia Game dan sukan-sukan yang lain. Edisi ke-30 di Filipina pada 2019, kontingen negara menghantar 772 atlet dan 340 pegawai. Malaysia menamatkan saingan di kedudukan kelima, meraih 56 emas, 57 perak dan 71 gangsa. Sukan C Hanoi 2022 membabitkan 43 jenis sukan dengan 461 acara dipertandingkan. Bola sepak Piala FA Inggeris, Kelab Liga Kejuaraan Middlesbrough sekali lagi mencipta kejutan apabila mara ke suku akhir. Selepas menewaskan Manchester United pada pusingan keempat, giliran satu lagi kelab Liga Perdana Tottenham Hotspur menjadi mangsa. Beraksi di arena sendiri Stadium Riverside, Middlesbrough meneruskan rentak cemerlang menanti kunjungan Spurs. Jaringan tunggal pemain muda tuan rumah Josh Coburn sudah memadai untuk menyingkirkan Spurs yang kini menduduki tangga ke-7 Liga Perdana Inggeris. Coburn turut menjadi watak penting ketika menyamakan kedudukan minit ke-107 di Old Trafford pada 5 Februari lalu yang menyaksikan The Borough menang 8-7 menerusi sepakan penalti. Sementara itu, juara 6 kali Manchester City menepati ramalan mara ke suku akhir menundukkan satu lagi wakil Liga Kejuaraan Peterborough. Membariskan pemain terkuat, City ditentang hebat tuan rumah sebelum pendahulu Liga Perdana Inggeris itu membuka jaringan minit ke-60 menerusi Riyad Mahrez. Hasrat Peterborough bangkit pantas dilenyapkan Jack Grealish 6 minit kemudian apabila menambah jaringan untuk memastikan kemenangan 2-0 City. Baiklah, mengakhiri buletin didik malam ini, saksikan tarikan terbaru di New York, Rise NY. Ia memberi peluang kepada pelawat merasai pengalaman terbang sambil mengunjungi mercu tanda dan acara penting sekitar bandaraya itu. Saya Mimi Azir Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.